Baik, hari ini Alhamdulillah ya Allah. Kita akan masuk ke episod yang ke berapa? Episod yang ke 7. Diam tak diam, hari ini dah ayat ke-50. Dah setengah lah. Lagi sikit setengah, belum setengah lagi. Okey, dah setengah surah Al-Kahfi kita pelajari sama-sama. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk ke dalam episod yang ke-7 berkenaan dengan kisah Nabi Adam dan Iblis. Kenapa tiba-tiba ada kisah Nabi Adam dengan Iblis dalam surah Kahfi pula ni? Nanti kita tengok apa cerita dia. Sikit aja ayat dia. Ada 4 ayat saja. Ayat 50 hingga ke 53. Allah masukkan sedikit berkenaan dengan kisah Nabi Adam dan Iblis. Kenapa? Mari sama-sama kita lihat. Kalau kita lihat minggu-minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan perumpamaan. Betul? Perumpamaan dunia, perumpamaan pekebun dengan dua kebun tu. Lepas tu last week kita cerita pasal permulaan kiamat. Okay, so kita dah cover sedikit. Yang kita cover last week tu pun hanyalah sedikit daripada apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Okay, baik. Hari ini kita akan baca sama-sama berkenaan dengan ayat 50 hingga 53 yang menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Adam dan Iblis. Baik, saya tiap-tiap minggu masih konsisten rekod. Postingnya je tak berapa nak konsisten. Dah berapa lama saya minta maaf sangat-sangat. Saya cubalah, insyaAllah saya cuba untuk upload beberapa minggu yang lepas. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi recordingnya ada, editnya belum lagi. Okay, baik, kita sambung. Ayat yang pertama daripada kisah Nabi Adam dan Iblis ini, daripada ayat 50 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud melainkan Iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ia adalah berasal dari golongan jin, lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kamu. Bi'salil zalimina badala. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Okey, kita baca sedikit dalam buku page 103. Huraian ayat. Dalam episod lalu Allah dah terangkan tentang manusia berbangga terhadap kekayaan yang dimiliki. Dalam episod ini pula Allah menerangkan sifat takabur iblis yang menyebabkannya enggan sujud kepada Nabi Adam seperti yang diperintahkan oleh Allah. Iblis berbangga dengan asal-usulnya yang dicipta dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Sama halnya dengan orang musyrik yang enggan duduk bersama dengan mereka yang fakir, sedangkan mereka berasal daripada keturunan yang mulia. Ini ialah peringatan buat keturunan Nabi Adam yang mengikut jejak langkah iblis. Padahal orang musyrikin tersebut turut berasal daripada tanah, namun tetap bersifat angkuh seperti iblis. Malaikat diciptakan daripada cahaya, iblis pula diciptakan daripada api, dan Adam diciptakan daripada tanah. Oleh sebab keingkaran iblis, Allah menyifatkannya sebagai sebahagian daripada jin kerana sifat takabur mereka. Pada awalnya, iblis telah dimasukkan ke dalam kumpulan malaikat kerana sifat-sifatnya yang taat dan patuh kepada Allah. Oleh itu, ketika perintah diturunkan untuk sujud kepada Nabi Adam, perintah terhadap iblis dimasukkan sekali dengan suruhan terhadap malaikat untuk sujud. Namun apabila mereka ingkar, Allah mengingatkan bahawa asal usul iblis itu adalah daripada golongan jin dan bukan daripada golongan malaikat. Imam Hasan Al-Basri menegaskan bahawa mereka benar-benar bukan dari golongan malaikat, namun merupakan nenek moyang jin seperti mana Nabi Adam merupakan bapa kepada manusia. Keingkaran iblis disebut fafasaqa yang bermaksud keluar daripada sesuatu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa mereka bukanlah daripada golongan malaikat yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setelah menegaskan tentang keingkaran iblis, Allah memberikan perumpamaan pula kepada orang kafir dan sombong dengan menunjukkan betapa bodohnya sikap takabur mereka. Allah mencela mereka dengan mengatakan, patutkah golongan kafir ini mengambil contoh teladan daripada iblis yang merupakan musuh kepada manusia. Maka seburuk-buruk pengganti adalah iblis bagi orang yang zalim, iaitu menggantikan Allah sebagai yang sepatutnya disembah dan dipatuhi. Mana dia? Namun disebabkan sifat takabur, akhirnya manusia terjerumus mengikut iblis. Baik, jom kita zoom in satu-satu. Okey, kali ini kita tengok. Masih ingat tak peristiwa ini? Peristiwa apa berkenaan dengan Nabi Adam dan iblis? Dekat mana selain surah Kahfi Allah ceritakan berkenaan cerita ini? Surah Al-Baqarah. Betul? Surah Al-Baqarah awal-awal permulaan lagi. Bila kita buka Quran, dah baca Fatihah, baca sedikit ayat daripada surah Al-Baqarah. Tak lama kita dah jumpa ayat berkenaan dengan yang mana Allah bagi tahu malaikat yang Allah nak ciptakan penciptaan khalifah di muka bumi ini. Dan manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi ayat yang sama juga digunakan apabila setelah Allah ciptakan Nabi Adam, maka apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan seluruh makhluk pada ketika itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa idza qulna, dan jika kami katakan lil malaika, kepada golongan malaikat ini, usjudu, sujudlah li Adam, ke atas Adam, fasajadu, maka mereka pun sujud. Okey, golongan malaikat dia tak ada problem kerana mereka ini adalah makhluk yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah dijalankan begitu sahaja. Dijalankan, tak ada memang malaikat dicipta sebegitu. Malaikat dicipta sebegitu untuk hanya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak ada pilihan dan tidak ada keinginan pun untuk buat sebalik yang Allah suruh. Okey? Jadi semua malaikat sujud kecuali siapa? Illa iblis. Okey, kenapa Allah tak cakap Allah suruh semua malaikat dan para jin untuk tunduk kepada Adam? Kerana kalau kita tengok dekat sini, dia ada banyak pendapat. Kalau kita lihat kadang-kadang sampai ada orang cakap iblis ni sebenarnya malaikat, itu salah. Iblis dia tak pernah malaikat. Okey, iblis ini tidak pernah malaikat. Iblis ni dah terang-terang lagi nyata Allah katakan dalam ayat ini, Allah cakap apa? Kana minal jin. Iblis ni asal usul dia adalah daripada keturunan jin. Tetapi kerana iblis ini merupakan satu makhluk yang begitu taat kepada Allah SWT, hidupnya tu hanyalah diisikan dengan kata-kata pujian untuk Allah. Dia tak pernah ingkar cakap Allah, selain kata dia adalah lebih taat daripada malaikat. Sebab apa, kenapa lebih taat daripada malaikat? Kerana malaikat ini tak ada pilihan, betul. Tetapi iblis ini diciptakan daripada golongan jin. Dan jin ini sama seperti manusia, mereka ada pilihan untuk buat baik ataupun tidak buat baik. Maka iblis ini adalah makhluk yang mana dia tinggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah baca surah Al-Baqarah berkenaan dengan kisah yang mana Allah berkomunikasi dengan malaikat, yang mana Allah kata kepada malaikat, aku nak ciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat pun bertanya kepada Allah, kenapa kau nak ciptakan lagi makhluk yang mana di mana sebelum ini makhluk-makhluk ini telah membinasakan bumi? Tapi kita tahu kan Nabi Adam ialah manusia pertama. So siapakah golongan yang telah memusnahkan bumi itu? Dikatakan mereka ini adalah golongan jin. So dia ada golongan jin yang musnahkan bumi ini, tetapi si iblis ni dia bukanlah antara golongan yang musnahkan bumi ini, tetapi dia adalah golongan yang taat, begitu sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana ketaatannya itu, maka dia diangkat darjatnya menjadi duduk bersama-sama dengan para malaikat. So begitu levelnya tinggi, begitu tingginya level, begitu tingginya darjat iblis ini suatu ketika dahulu. Sangat tinggi kerana ketaatannya begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Lalu disebabkan itu iblis ini
dia menjadi seorang daripada seorang yang begitu taat, menjadi seorang yang begitu ingkar kepada Allah hanya kerana apa? Hanya kerana keangkuhan, hanya kerana kesombongan, kerana merasakan dirinya itu lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Semata-mata kerana apa? Kerana dia diciptakan daripada api. Manakala Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Jadi iblis ni asalnya daripada jin, diangkat taraf menjadi sekumpulan dengan malaikat kerana ketaatannya. Angkuh lalu diingatkan asal usul. Samalah kalau contoh kita ada kita ada kenalan. Kenalan itu begitu fakir. Lalu kita tolong sampailah kenalan kita itu menjadi begitu kaya sekali. Lalu disebabkan kekayaan itu dia begitu sombong. Selalu kan nanti aku tak ingat ke dulu aku dah tolong kau, betul? Selalunya bila kita berdepan dengan keangkuhan satu kita dah akan ungkit cerita dulu. Kau cerita dulu, kau tak ingat ke dulu mak-mak pun gitu kadang-kadang kan. Kau dulu kecil-kecil, kau ingat aku tak susah kan. Sebab apa? Sebab kita nak mengingatkan asal usul. Tak ada orang yang tiba-tiba pandai, tak ada orang yang tiba-tiba kaya, betul? Pasti ada segolongan ataupun individu tersebut yang membantu mereka untuk mencapai apa sahaja kejayaan yang mereka ada sekarang ini. Jadi bila dia dah tiba-tiba dia sombong, Allah ingatkan balik, ingat kau tu asalnya daripada jin. Bukan para malaikat dan tempat kau bukan di syurga sebenarnya. Mana ada jin datang, mana ada jin tinggal syurga sekarang ni, tak ada. Manusia dan jin ini syurga nanti bila dekat akhirat kelak. Tetapi darjatnya begitu tinggi sekali, diangkat Allah lalu duduk bersama-sama para malaikat di syurga. Lalu kerana kesombongan itu Allah ingatkan asal usulnya engkau tu sebenarnya daripada jin. Dan ini juga adalah satu bukti di mana nak katakan memang sungguh-sungguh iblis itu bukan daripada malaikat. Kerana apa? Malaikat, saya ingatkan sekali lagi, malaikat itu tidak ada pilihan dan tak ada keinginan untuk melanggar perintah Allah. Tetapi jin ada tak? Manusia ada tak? Ni dua makhluk yang ada keinginan untuk langgar perintah Allah. Manusia dan jin. Kalaulah betul iblis ini golongan para malaikat, maka maka boleh tak iblis ni ingkar cakap Allah? Tak boleh. Maka disebabkan dia itu daripada golongan jin, maka dia ingkar kata-kata Allah. Fafasaqa, derhaka, maka dia ingkar an amri rabbih, di atas perintah Tuhannya. Satu aja perintah Allah kepada iblis, iaitu untuk tunduk kepada Nabi Adam. Tetapi kerana kesombongan maka dia tak nak ikut. Ada orang cakap sebab tu keangkuhan, kesombongan ini adalah perangai iblis. Maka disuruh kita sebaik-baiknya untuk jauhkan daripada sifat-sifat iblis ini. Orang kata iblis ni sombong, angkuh, dah pernah masuk syurga. Manusia ni masuk syurga pun belum dah sombong. Kan? Betul tak? Dia fikir balik, manusia ni tak masuk syurga lagi tapi dia sombong dah bukan main lagi. Baru ada kenikmatan di dunia, tetapi keangkuhan yang dia ada tu macam dia memiliki satu dunia. Padahal kat dunia pun kekayaan bukan satu dunia, betul? Baru sedikit. Baru ilmu ada sedikit, tetapi keangkuhannya macam dah ada ilmu Allah gitu. Satu sifat sombong, sifat angkuh ni adalah salah satu sifat yang begitu mazmumah, begitu tidak baik untuk ada pada seorang manusia. Okey? Kalau Allah cakap apa? So Allah dah ingatkan balik. Ingat tak kau ketika aku suruh para malaikat ini sujud kepada Nabi Adam? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dan iblis itu adalah daripada golongan jin. Dan golongan jin ini adalah golongan antara mereka yang boleh derhaka kepada Allah. Lalu Allah cakap apa? Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya? Patutkah mereka jadikan golongan ini tadi, golongan iblis ni tadi sebagai siapa? Aulia, sebagai pemimpin mereka. Patutkah mereka ini menjadi followers si iblis ni? Patut tak? Sebab apa? Sebab mereka ini adalah wahum lakum adu. Mereka ini adalah musuh kamu. So Allah cakap tadi kan, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni, selain aku. Patut tak mereka ini, Allah dah ingatkan lagi siapa iblis ni. So Allah ni seolah-olah menyindir orang-orang musyrikin ni. Patutkah engkau jadikan iblis ni pemimpin selain aku? Dan mereka itu terang-terang musuh bagi semua manusia.
musuh bagi semua manusia. Okey? Jadi kalau kita lihat kenapa Allah cakap orang-orang musyrikin ini di bawah pimpinan iblis, kerana itu adalah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh je kan bila iblis tak nak sujud pada Nabi Adam, Allah boleh terus masukkan iblis ke neraka tak? Boleh. Tetapi tak, dah lah derhaka. Lepas tu boleh pula berani minta tolong Allah untuk postpone dia punya punishment. Dah minta postpone tak apa, siap bersumpah nak sesatkan semua manusia. Senang kata dia mencabar, iblis ini mencabar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu Maha berkuasa, bukan? By all means, you nak buatlah. Tapi Allah yakin dan pasti setiap hamba yang beriman pasti akan menjauhkan diri mereka daripada iblis dan sifat-sifatnya. Kalau kita izinkan dalam diri kita ini ada sifat-sifat iblis, maka kita telah memanggil, senang kata kita telah dah bagi hint lah dekat iblis ni, aku nak jadi one of your followers. Sebab apa? Sebab kita dah ikut cara-cara dia hidup. Sifat hasad, sifat dengki, sifat macam-macam lah sifat-sifat yang tidak baik ini. Okey? Jadi apabila Allah Allah katakan mereka ini musuh bagi kamu, jadi tidak patut untuk kamu untuk jadikan mereka ini sebagai pemimpin. Pemimpin ni apa? Pemimpin ni adalah orang yang memimpin, kan? Bagaimana untuk kita menjalani kehidupan seharian kita. Jadi kalau kita jadikan iblis ini sebagai pemimpin, maka confirm lah kita tidak akan berada di jalan yang benar. Sebab itu, kerana sifat, dan iblis ini juga mempunyai sifat yang begitu licik. Dia suka manipulate manusia. Dengan bisikan-bisikan yang kita tak dengar. Dan kadang-kadang kita sendiri rasa was-was dengan ibadah kita dan sebagainya. Kerana itu, dalam solat Al-Fatihah merupakan benda yang wajib ataupun rukun untuk kita bacakan. Kita ni dah Islam, betul? Tetapi dah berapa tahun dah kita Islam? Alhamdulillah selama kita hidup. Betul? Ada yang confirm ke kat sini? Selama kita hidup. Betul? Selama kita hidup kita dah beriman daripada kecil-kecil mak ayah dah ajar. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyaksikan bahawa Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah dan sebagainya. Tetapi tetap juga dalam sehari minimum 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tetap juga minimum 17 kali satu hari. Walaupun kita ni dah Islam dah. Tetapi yang kita takut adalah tak guna kalau hidup 60 tahun, 59 tahun Islam, tahun terakhir tidak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kerana apa? Kerana apa jua pun pengakhirannya itulah yang akan menentukan destinasi kita di mana. Destinasi. Kalau kita tunggu nak mati je lah susah baru beribadah. Tidak. Tahu ke bila nak mati? Tak ada orang tahu, makanya dia beribadah setiap masa. Kerana ajal ini adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diberikan kesempatan. Betul, ada orang diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Untuk tahu bila dia nak meninggal. Tahu as in bukan exact date lah. Tetapi Allah kasih hint. Salah satu hint apa? Adalah sakit yang kronik. Selalunya kanser. Kanser kan nanti doktor cakap awak akan ada dalam masa 3 bulan lagi untuk hidup. Memang doktor tu bukan Tuhan. Tetapi doktor itu pakar berkenaan dengan organ manusia. Kalau organ dah tak boleh nak lakukan tugasnya, maka dah tak boleh lah nak hidup. Bukankah kita kata doktor itu Tuhan dan kata doktor itu pasti tak. Berapa banyak juga doktor kata 3 bulan, 3 tahun pun masih hidup lagi. Betul? Tetapi dekat situ ada kesadaran. Ada kesadaran untuk bertaubat, ada kesadaran untuk minta maaf kepada manusia. Kerana ingat bila kita meninggal, bukan hanya taubat kepada Allah yang dikira. Allah tentu-tentu Maha Pengampun. Kalau kita tak sempat minta maaf dengan manusia, macam mana? Dah bersih, dituntut pula dekat akhirat kelak. Betul? Tetapi ada juga yang tidak diberikan kesempatan langsung.
Contohnya meninggal secara mengejut, meninggal dalam tidur, meninggal aksiden. Ini adalah meninggal yang secara terkejut. Tapi wallahu ta'ala alam lah kepada mereka yang menghadapinya, mungkin mereka ada rasakan apa-apa ke sebelum meninggal tu kan, wallahu ta'ala. Kita lah yang menerima tu yang lebih terkejut tu. Kan? Tetapi akhirnya sekali yang kita selalu, sebab tu kita selalu kena berdoa kepada Allah supaya kita diberikan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik itu bukanlah berarti macam mana cara kita mati. Bukan. Tetapi pengakhiran yang baik berarti adalah kita meninggal dalam keadaan yang beriman kepada Allah sepenuhnya. Dan dalam keadaan yang sudah bertaubat di atas segala dosa-dosa kita yang lalu. Itu yang kita nak. So bila kita selalu bayangkan selama kita kita dah plus minus 50 tahun. Selama 50 tahun without fail, hari-hari kita doa. Hari-hari kita doa, Allahumma khtim lana husnul khatimah. Allahumma khtim lana husnul khatimah. Allahumma khtim lana husnul khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan aku dengan sebaik-baik pengakhir. Takkan Allah tak nak kabulkan. Kerana Allah cakap apa? Mintalah pada aku akan kabulkan. Kalau kita ini doa sungguh-sungguh hanya untuk pengakhiran yang baik dan kita lakukan, kita hidup, kehidupan kita pun diisi, dipenuhi dengan amalan-amalan ibadah, takkanlah Allah tak nak kabulkan. Kena percaya. Kita kena percaya. Bila kita berdoa, kita kena sentiasa percaya yang Allah akan kabulkan. Sebab kalau kita minta sesuatu pada seseorang, kalau kita tak yakin dia nak bagi, buat apa kita minta? Tak pernah try lah macam. Tapi kalau tak dapat pun rasa macam, alah kalau dapat kan best kan. Tapi walaupun dah cakap dah try lah je. Tapi tak dapat masih mengharap. So makanya bila kita berdoa kena yakin dan pasti yang Allah akan kabulkan. Cuma bila? Tak tahu. Tapi kena yakin. Minta bukan susah. Bukan kena ada registration form $100 kena letak. Betul? Minta pada Allah tu free. Cuma nak kena bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan dalam hati. Mintalah selagi boleh. Allah tak ada limitkan, okey, untuk Khadijah 100 doa je boleh. Untuk Aisyah 55 je doa boleh. Bergantung kepada amal ibadah. Tak ada. Hatta awak seorang pendosa pun boleh minta doa. Hatta awak orang yang tidak beriman pun doanya dikabulkan oleh Allah juga kan? Begitu banyak orang-orang yang tidak beriman tetapi mereka berjaya dalam kehidupan mereka. Siapa yang izinkan kalau bukan Allah? Tuhan mereka ke izinkan? Tidak. Setiap makhluk yang ada dekat dunia ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. So maknanya untuk mereka yang tidak beriman, Allah berikan sifat rahman Allah terhadap mereka. Rahman ini untuk secara general untuk semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu Allah kata apa? Allah kata bi'salil zalimina badala. Ini adalah seburuk-buruk pengganti kepada Allah. Betul tak? Allah tak jadikan tidak lain, Allah jadikan iblis sebagai pemimpin. Mereka ini jadikan iblis sebagai pemimpin, maka ini adalah orang kata the worst choice ever untuk jadikan iblis sebagai pengganti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sedihnya banyak kan yang bertuhankan iblis sekarang. Siap ada agama lagi. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita keturunan kita dijauhkan daripada benda-benda yang khurafat seperti ini. Okey, jadi mereka bukan hanya berlaku zalim ke atas diri sendiri kerana tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka zalim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana memilih pengganti yang begitu buruk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu kita tengok ayat seterusnya apa Allah cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asyhadtuhum khalaqas samawati wal ard. Aku tidak memanggil mereka menyaksikan atau membantuku menciptakan langit dan bumi. Wala khalaqa anfusihim. Dan tidak juga minta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain. Wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai
pembantu. Allah tegaskan lagi, mari kita baca. Allah terus menafikan kekuasaan iblis dengan menyatakan bahawa Allah tidak memerlukan mereka untuk menjadi saksi ketika langit dan bumi diciptakan. Hal ini demikian kerana iblis juga merupakan makhluk Allah yang ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi, mereka belum wujud lagi. Page 104. Bukan sahaja menjadi saksi, bahkan menjadi penolong jauh lebih mustahil bagi Allah. Ayat-ayat ini dituturkan untuk memberi penghinaan kepada golongan kafir yang mengambil iblis sebagai wali mereka. Al-Razi pula menisbahkan ayat tersebut merujuk kepada golongan kafir yang bongkak dan takabur kepada episod yang lalu. Jadi Allah nak tekankan lagi, Allah nak nafikan lagi, iblis ini bukan pembantu aku. Iblis ini bukanlah siapa-siapa. Maka tidak makin mustahil bagi aku untuk jadikan iblis ini sebagai pembantu aku. Kenapa Allah cakap iblis ini sebagai pembantu Allah dalam kisah ini? Kerana begitu ramai sekali manusia-manusia yang ada di dunia ini, hatta mereka yang beriman sekalipun, yang menggunakan iblis sebagai perantara untuk mendapatkan apa yang mereka nak. Melalui apa? Melalui sihir. Bila kata sihir, maka mereka menggunakan, meminta tolong kepada iblis, kepada jin ni semua untuk memberi mereka apa yang mereka nakkan secara instan. Secara instan. Manusia ni, salah satu ciri-ciri manusia ni adalah tamak. Betul? Tamak dan kelojo. Nak cepat aja semua. Sebab kalau minta pada Allah, tak tahu bila Allah kasih. Lalu minta pada iblis, confirm dapat on the spot. Sakit hati dengan orang, hantar barang. Confirm nampak dengan mata kita yang orang itu menderita. Kerana apa? Kalau doa, memang Allah cakap doa orang yang teranaknya itu pasti dikabulkan. Dah 10 tahun saya doa, susah, hidup dia masih senang. Betul? Ada orang begitu. Kerana merasakan dirinya begitu teraniaya, maka datangnya sifat hasad dengki di dalam kehidupan. Maka tidak semua yang menjadi mangsa itu sentiasa mangsa sampai sudah. Betul? Itulah pentingnya kita belajar, kerana apabila seseorang itu berilmu, maka dia boleh menilai ataupun boleh membezakan antara teraniaya sahaja dan antara menerimanya sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza tau, sangat beza. Kerana apabila dia rasa asyik dia teraniaya, dia akan rasa itunya sebagai tidak adil. Akan sentiasa wujud perasaan kenapa Allah lakukan aku seperti ini, kenapa benda ni hanya berlaku kepada diriku, tidak kepada orang lain, kenapa hidup aku begitu susah. Tetapi kalau seseorang yang berilmu, kita tak cakap saya beriman, kita cakap saya berilmu. Kalau seseorang yang berilmu, apabila ujian selepas ujian datang, maka ilmunya itu akan membantunya untuk mengharungi ujian tersebut. Salah satunya adalah apa? Sebab kita selalu pergi belajar dan sebagainya, selalu dengar ustaz cakap, selalu dengar ustaz cakap, ujian ini tanda Allah benci ke sayang, tanda Allah sayang. So kita akan cuba untuk pujuk diri sendiri. Apabila kita sibuk pujuk diri sendiri untuk terima ujian yang mendatang, maka kita tidak akan ada masa untuk fikirkan penderitaan orang lain. Tak ada masa. Sebab sibuk nak pujuk diri sendiri. Pujuk diri sendiri senang ke? Tak senang. Muslimah sekalian, tak senang, susah. Nak terima ujian lain, nak pujuk untuk terima lain, nak katakan pada diri sendiri ini semua ada hikmah lain. Busy tak? Busy. Sebab dia bukannya ada kita yang lagi satu untuk pujuk diri kita. Tak. Ini semua adalah kata-kata yang kita katakan dalam hati, dalam minda dan sebagainya. So busy. Bila dah sibuk dengan itu, kita tak akan fikir macam mana aku nak buat dia menderita. Tak sibuk dah benda tu. Kerana kita tahu macam mana zalimnya seseorang pun, kalaulah Allah tak izinkan perkara itu berlaku, maka ianya tidak akan berlaku. Kadang-kadang kita rasa ujian kita ni paling berat. Walhal adakah kita tahu ujian orang lain? Tak tahu. Bila kita ada ujian yang berat, ketahuilah pasti ada orang lain yang lebih berat daripada kita.
Maka sebab itu bagus juga kalau campur-campur orang. Bila kita selalu campur orang, kadang-kadang kita selalu campur orang, kita bersocialize atau masjid, kita dalam keadaan sedih. Tiba-tiba duduk sebelah, terkeluarlah sedikit cerita masalah. Rupanya masalah, aku rasa masalah aku dah berat dah. Rupanya berat lagi masalah dia. Sebab apa? Kerana kekuatan kita kan lain-lain. Setiap daripada kita punya kekuatan masing-masing. Setiap daripada kita punya kelemahan masing-masing. Ada orang dikurniakan nikmat sebegini, ada orang dikurniakan nikmat sebegitu. Bila kita ditimpa ujian demi ujian, tanyalah pada diri, apakah nikmat yang kita ada sekarang ini? Lalu bila kita comparekan nikmat yang kita dapat dengan ujian yang Allah beri, awak rasa mana yang lebih hebat? Nikmat. Kerana kita bergantung pada nikmat Allah setiap masa. Compare. Nikmat kita yang Allah kasih ni dengan ujian Allah kasih, mana yang lebih berat? Dan kita ini adalah seorang pendosa kan? Para anbiya sendiri tu, ujian mereka lagilah. Nak kata ujian family, semua Nabi ada ujian family, betul? Nak kata ujian orang tak suka kita, semua Nabi banyak orang tak suka. Bukan hanya tak suka, dicaci, dihina, diseksa dan sebagainya. So sebab itu bila seseorang yang beriman, bukan beriman sahaja tetapi berilmu, maka dia akan jadikan para anbiya, para aulia, para orang di sekeliling mereka ini sebagai motivasi untuk dia mengatasi atau mengharungi ujian dalam kehidupan. Kerana setiap ujian yang ada pasti ada hikmah. Cuma kadang-kadang kita tak nampak sebab kita tahu apa yang kita suka je. Tetapi kadang-kadang benda yang kita suka tu tidak baik bagi diri kita. Okey? Jadi kita tengok apa Allah cakap dalam ayat ni. Allah tegaskan lagi bahawasanya mereka ni balik kepada siapa? Balik kepada golongan iblis ini. Golongan iblis ni, mereka ini Allah tak panggil mereka pun untuk minta tolong, untuk minta mereka bantuan bila Allah nak cipta langit dan bumi. Hatta Allah cipta langit dan bumi dulu sebelum Allah ciptakan mereka. So segala ciptaan dekat muka bumi ini, tak ada satu pun yang Allah perlukan mereka untuk Allah ciptakan, untuk Allah jadikan. Dan mereka pun tak melihat pun bila Allah ciptakan diri mereka. Yang mereka sangkakan begitu mulia tu, kan katakan iblis ini diciptakan daripada api. Mereka saksikan ke penciptaan tersebut? Tidak. Tak tahu dah terjadi dah. Yang mereka hanya saksikan, iblis ni hanya saksikan adalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan dia nampak macam mana Allah cipta Nabi Adam ini, tetapi dia rasa Dia rasa macam tak hebat. So dia nak cakap siapa tak hebat sebenarnya? Betul tak? Sebab yang ciptakan yang maha hebat. Kalau bila si iblis dia saksikan sendiri macam mana Allah ciptakan Nabi Adam, tetapi bila Allah suruh sujud pun dia tak nak sujud kerana merasakan diri begitu mulia. Lalu bukan hanya dia rasakan dirinya mulia daripada Nabi Adam, tetapi dia rasakan penciptaan manusia itu sendiri tidak begitu hebat sampai dia kena sujud. So maknanya nak kata siapa tak hebat sebenarnya? So ini adalah sikap ciri-ciri sifat iblis itu sendiri. Okey, so merasakan diri begitu mulia padahal Allah tidak pernah pun. So nak selang kata dalam ayat ini pun secara general nak cakap sebenarnya para jin pun tak ada kuasa sebenarnya. Segala sihir-sihir menyihir itu semua berlaku di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah ujian untuk yang disihir dan menyihir. Ujian bagaimana? Confirm ni. Memang setan yang ketua setan yang aku pergi ni. Mahal sikit lah. Mahal sikit, instant. 2 jam buat, 2 jam kena. Mahal sikit. Kenapa Allah izinkan? Ujian. Maknanya Allah dah tak nak bagi hidayah lah. Sebab apa? Bila kita dah percaya kepada kuasa lain selain Allah, itu dah tanda apa muslimah? Syirik. Dan banyak dosa-dosa yang Allah ampunkan kecuali dosa syirik. Na'udzubillah min zalik.
Bila kita dah gunakan, bila kita dah percaya kepada kuasa jin dan syaitan ini, maka dah, kalau dibaca secara literal pun, maka kita ini dah bukan daripada golongan orang Islam, sebab dah syirik. Sebab syirik itu maksudnya kita sekutukan Allah dengan yang lain. Sekutukan apa adalah kita percaya kepada, maknanya kita percaya bahawasanya ada kuasa yang lebih hebat selain daripada kuasa Allah SWT. Lalu tak sangat Allah tunjukkanlah, Allah izinkan. Dan benda itu, bila Allah izinkan manusia untuk melihat sokok kekuasaan jin ni, adakah ianya mendatangkan kekurangan dari sudut Allah? Tak sedikit pun kuasa Allah itu berkurang. Tak sedikit pun. Yang Allah katakan siapa je yang Allah kasih kuasa tersebut adalah hanya seorang makhluk yang bernama Dajjal. Itu pun sebenarnya kuasa. Tetapi Allah izinkan mata manusia untuk dimanipulasi oleh si Dajjal. Tapi jin, syaitan ini semua tak ada kuasa. Okey. Lalu Allah cakap apa? Iblis dan syaitan itu hanyalah makhluk biasa. Allah tidak kurniakan sebarang istimewa untuk mereka. Mereka tak ada kuasa. Jadi siapa yang jadikan syaitan dan iblis ini sebagai pemimpin hanyalah sia-sia. Kerana segala kekuasaan yang mereka nampak itu hanyalah ada berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. So, lalu Allah sambung, Allah cakap, wa ma kuntu, dan aku tak jadikan muttakhidal mudillina, makhluk yang menyesatkan itu aduda, sebagai pembantu. Kalau kita tengok kenapa Allah sebut mudillina ni berujuk kepada musyrikin. Okey. Nah, menjadikan iblis ini sebagai pemimpin mereka. Jadi kalau kita tengok, maknanya syaitan itu menyesatkan, betul? Betul. Tetapi mudillina ni maksudnya mereka ni dah sesat. Dia ajak orang lain sama-sama sesat. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Bukan hanya mereka sesat, tapi mereka ajak orang lain sekali untuk sesat. Jadi pengikut syaitan bukan sahaja sesat, malah mereka juga menyesatkan orang lain. Jadi lalu Allah sambung ayat seterusnya. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Dan ingatlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Fada'auhum. Lalu mereka memanggilnya, falam yastajibu lahum. Tetapi sia-sia saja kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Okey, kemudian Allah kabarkan tentang apa yang akan berlaku kepada musyrik setibanya hari kiamat kelak. Allah akan menyuruh mereka mendatangkan tuhan-tuhan mereka yang mereka anggap dapat menyelamatkan mereka. Orang musyrik cuba memanggil Tuhan mereka, namun tiada yang menjawab panggilan mereka kerana mereka hanyalah Tuhan palsu semata-mata. So lalu Allah katakan kepada musyrikin, wa yauma yaqulu, dan pada hari itu Allah katakan kepada mereka ni, panggillah syuraka'iya, sekutu-sekutu yang kau samakan dengan aku tu, alladzina za'amtum, yang kau percayakan tu, panggil mereka untuk apa? Untuk tolong kau. Saat ini dah nak diseksa kan? Saat ini panggillah mereka. Mereka buat apa? Fada'auhum. Mereka panggil, mereka seru. Tetapi apa jadi? Falam yastajibu lahum. Memang taklah. Mana ada Tuhan-Tuhan yang idol-idol yang mereka sembah tu, mana ada nyawa, betul? Memang tak ada nyawa. Kita ini tahu dah yakin yang kalau kita panggil, suruh orang panggil pun batu-batu takkan jawab. Mereka yang ciptakan patung tu kan, mereka yang bina patung tu kan, lalu mereka jadikan patung itu sebagai Tuhan. Lalu mereka panggil, tetapi patung-patung itu tidak menyahut seruan mereka. Maka mereka sedarlah bahawa tak ada apa yang boleh membantu mereka saat itu. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan untuk mereka tempat azab yang binasa.
Allah siap kasih chance lagi. Panggil Tuhan kamu tu. Yang kau sekutukan dengan aku. Panggil untuk tolong kamu. Tetapi malangnya tak ada satu pun yang datang. Tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan mereka. Betul? Dekat sini saya nak share daripada satu hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kenapa saya share hadis ni? Kerana kalau kita tengok kat sini, waja'alna bainahum maubiqa. Maubiqa tu maksudnya binasa. Tempat azab yang binasa. Okey, maubiqa tu bermaksud benda yang binasa lah. Okey, dalam hadis Nabi ini pun Nabi menggunakan perkataan maubiqat. Maubiqat. Saya tengok, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kalau Arab dia dekat situ yang membinasakan tu, Nabi menggunakan perkataan maubiqat juga. So kalau dosa-dosa yang membinasakan, tempat dia kat mana? Tempat yang binasa tu lah. Tempat yang binasa tu apa? Neraka Jahannam. Wahai Rasulullah, dan apa sahaja dosa-dosa yang membinasakan itu? Ada 7. Yang pertama, first kali menyekutukan Allah. Percaya kepada kuasa lain selain Allah. Yang kedua, sihir. Meminta bantuan makhluk jin ni untuk memudaratkan orang lain. Ataupun mendatangkan nikmat ke atas diri sendiri. Yang ketiga, membunuh jiwa yang jiwa tersebut telah Allah haramkan. Melainkan membunuhnya dengan cara yang benar. Maksudnya bunuh orang lah. Okay, maksudnya bunuh orang. Apa yang Allah membenarkan? Maksudnya kalau ada hukuman-hukuman. Contoh kan dalam hudud ada qisas. Kalau dia bunuh orang, dia kena bunuh balik. Contoh. Itu hukum hudud lah. Singapura, Malaysia tak pakai lah tu. So maknanya ada kesilapan yang dilakukan. Maka darahnya halal untuk dibunuh. Haram dibunuh untuk macam kita lah. Saya nak bunuh awak, haram untuk saya. Darah awak haram untuk saya keluarga. Itulah. Okey, itu maksudnya haram, dan apa yang haram dan apa yang halal. Yang keempat, memakan riba. Okey, yang keempat memakan riba. Riba ni apa? Segala interest. Lalu macam mana Zah? Kita hidup kat Singapura ni penuh dengan interest. Itu nak kena belajar bab lain lah. Tak boleh belajar kat sini. Itu kena kelas lain. Okey. Secara kesimpulannya berkenaan dengan riba ini, sebab tu perlunya ilmu sekali lagi untuk kita faham dalam kaedah fikih. Ada fikih majoriti, ada fikih minoriti. Tak boleh kita samakan hukum yang dipakai dekat Malaysia dengan hukum yang pakai dekat Singapura. Soal fikih, soal kehidupan seharian kita. Okey, soal solat lain ini soal fikih, soal insurans, soal banking, soal inilah benda-benda yang fizikal. Okey. Kelima, memakan harta anak yatim. Okey. Yang keenam, berpaling pada hari pertempuran. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang beriman, yang suci, menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Ini sangat bahaya. Kadang-kadang orang kita nampak sikit aja. Dia macam gini tau. Dia punya bahaya dia adalah, contoh, kita nampak dia masuk hotel dengan lelaki lain. Contoh. Itu pun kita tak boleh tuduh. Walhal macam, apa lagi dia nak buat dalam hotel tu, Zah? Tapi awak nampak tak? Nampak. Dia tuduhan kan dalam Islam, tuduhan zina ni, dia hanya boleh dituduh kalau ada saksi yang nampak dengan mata mereka kemasukan tersebut. Kemasukan tau. So maknanya senang ke susah? Sangat susah lah. Susah tak apa. Lepas tu dia nak, kalau dalam Islam kalau kita cerita soal hukum, dalam Islam dia nampak saksi orang lelaki. Dia nampak satu. Kenapa orang-orang ni, yang 4 orang saksi ni kena orang yang soleh? Kenapa orang yang soleh dia nak kena tengok? Betul? So maknanya kadang-kadang kita belajarkan hukum dalam Islam nampak macam kejam. Tapi sebenarnya banyak hukum yang sebenarnya lagi susah nak lakukan. Nak dihukum sebenarnya. Kerana begitu sulit bukti yang perlu diketemukan. So senang kata, kecuali orang itu mengaku, barulah dihukum. Sebab susah nak dapat satu orang untuk tengok
That action tau. Bukan buka baju, bukan yang baru, bukan yang awal-awal tau. Tak, that particular action. Sangat susah. So, dah macam ke arah mustahil lah. Ke arah mustahil sebenarnya. Tetapi zaman ini begitu mudah untuk kita jatuhkan fitnah terhadap orang lain. Dan janganlah kita jadi di antara golongan tersebut. Apatah lagi kalau orang tu kita pun tak kenal, kita baca dekat mana? Dekat Facebook ke? Dekat Facebook dah viral. Dekat TikTok dah viral, dekat IG dah viral. Semua orang cakap. Tetapi kita ini tidak tahu sebenarnya. Maka elakkanlah jadi golongan mereka-mereka yang suka komen dalam Facebook. Komen dalam IG, komen segala post tak komen, tak payah. Kalau komen untuk mendoakan, silakan. Tapi kalau komen untuk memberikan komen kita, saya nak juga bagi komen ni. Apa punya? Tak payah. Sebab apa? Sebab berita-berita yang kita baca ini semua kita tak tahu kebenaran. Bila kita tak tahu kebenaran tapi kita sibuk nak komen, makanya ia tu takut-takut benda tu yang akan menuntut kita dekat akhirat kelak. Kerana ini dosa kita bukan dengan Allah tapi dengan manusia. Mana pula aku nak jadi artis tu kat dunia ni. Contoh. Yalah kita baca pasal artis lah kan dekat social media ni. Atau kawan-kawan. Kawan-kawan mungkin boleh carilah. Tapi dah satu hal nak kena tebalkan muka pula. Kan susah. So jangan susahkan diri. Maka biarnya berlalu begitu. Ya ke tak apa, doakan. Biasakan hati kita ni mendoakan saja. Jadi kita pun tak susah dah sibuk nak komen kejap lagi nak kena dah 20 tahun tak pernah kontak, tiba-tiba nak kontak semua nak minta maaf. Orang ni kat kontak tak pernah kontak tiba-tiba datang kat aku minta maaf. Orang tu macam awkward kan nak berbual dengan kita kan. Jangan susahkan diri sendiri. Hidup ni tak lama, hidup ni sementara sahaja. Jangan susahkan diri dengan perkara-perkara yang tak perlu. Jangan sibuk dengan hal orang. Nak baca-bacalah. Kalau benda tu tak baik, doakan sahaja yang baik-baik. Walaupun 99% nampak tak baik, doakan sahaja. Dan you tak tahu kalau doa you itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kita baca benda tak baik, kita doakan dia baik-baik. Lalu time tu betul-betul malaikat lalu kat kita. Dan doa kita diangkat oleh Allah. Dan kerana doa kita itu diangkat oleh Allah, orang itu berubah. Bila orang itu berubah, tahu-tahu dekat akhirat kita buka buku catatan kita. Kerana kita baca, ini doa yang aku doa. Tak happy. Masuk doa. Selama ni aku doa tak pernah makbul. Aku doa dekat orang lain, orang ni yang makbul. Kan? Tak pasal itu kita surprise yang kita nak dalam buku amalan kita. Sebab selama kita hidup, sepanjang kita berdoa ini, kita tak tahu pun mana yang diangkat, mana yang tak diangkat. Boleh jadi doa yang kita rasa Allah kabulkan doa kita tu, bukan kita yang minta sebenarnya. Allah angkat doa orang lain untuk kita. Boleh jadi. Sebab ini semua adalah di atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lalu ini adalah 7 dosa kalau boleh elakkanlah sangat-sangat. Okey, nombor 1 insya-Allah. Nombor 2 jangan sampai kita jatuh ke dalam permainan syaitan ini. Okey, nombor 3 janganlah, nombor 3 jail tadi. Kan? Nombor 4 kehidupan di Singapura dia agak orang kata ada grey area sikit. Okey, mana yang boleh elak kita elakkan. Nombor 5 makan harta anak yatim ni pun ya Allahu Akbar. Ini adalah perlakuan yang sangat zalim sebenarnya. Okey, nombor 6 insya-Allah tak adalah. Nombor 6 tak ada war ni nombor 7 ni yang paling kena berhati-hati. Okey, lalu kita sambung sedikit lagi. Allah habiskan episod ini dengan Allah cakap apa? Wara'al mujrimuna an-nar. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Dan tidak akan mendapat sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Kita tengok. So maknanya akhir sekali bila dekat akhirat nanti maka para pendosa ro'a ni melihat mujrimun itu adalah para pendosa. Melihat apa? An-nar. Saya biar besarkan ayat tu. An-nar. An-nar tu apa? Api neraka.
Okey, fazannu annahum waqi'uha. So mereka pastilah dan yakinlah sesungguhnya mereka akan berada di dalamnya. Kerana apabila kita dah mati kelak, bila kita dah dekat akhirat, kita dah tahu kan. Kita masih ingat tahu, kita tak lupa. Kita tak lupa apa yang kita lakukan dekat dunia ni. Okey, lagi-lagi dosa-dosa yang besar. Yang mungkin kita lupa dosa-dosa kecil, itu yang terperanjat sendiri bila buka buku catatan amalan. Okey, walam yajidu anha masrifa, dan mereka dapati tak ada sebarang jalan keluar untuk mereka. Makanya dekat sinilah orang kata menyesal pun tak berguna. Dekat dunia menyesal berguna lagi. Sebab kalau menyesal boleh taubat, boleh minta ampun. Dekat akhirat menyesal dah tak ada gunanya lagi. Kerana nak patah balik pun dah tak boleh. Memang tak boleh. Dan semoga-semoga kita semua ini berada di dalam golongan yang tidak menyesal di hari akhirat. Okey, saya nak sharekan satu hadis ini daripada Rasulullah SAW berkata, ini adalah ketika peristiwa di mana pakciknya Abu Talib meninggal dunia. Okey, saya bacakan hadisnya. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan meminta ampun untuk engkau. Aku akan minta ampun untuk engkau selagi aku tidak dilarang daripadanya. So maknanya bila kita tahu, bila ketika diajal pakciknya Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengaku bahawasanya Allah itu Tuhannya. Okey, lalu Nabi cakap, aku akan minta ampun selagi mana Allah tak larang. Okey, lalu Allah turunkan ayat daripada Allah cakap apa? Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Dan Allah SWT menurunkan berkenaan Abu Talib. Allah mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Okey, jadi makanya kalau kat sini, kalau Nabi pun tak ada kuasa untuk berhidayah, apatah lagi kita. Okey, maknanya kita hanya boleh berdoa. Kalau kita, contohlah kita ada orang-orang yang kita sayang, ini bukanlah daripada golongan orang yang beriman, kita boleh doa untuk mereka selagi mana mereka hidup. Mereka hidup tak ada problem, doa supaya individu tersebut menerima Islam, diberikan hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT. Dan momen mereka meninggal, kita dah tak boleh minta ampun. Jadi elakkan RIP kepada mereka yang tidak beriman. Okey, kerana RIP itu juga merupakan satu doa. Walau kita tahu mana ada RIP. Azab mereka bermula saat nyawa ditarik. Tak ada RIP bagi mereka yang tidak beriman. Tetapi again, adakah kita tahu mereka itu meninggal dalam beriman ke tidak? Tak ada orang tahu. Secara zahir nampak seperti itu. Tetapi iman ini adalah soal hati. Tak ada tahu. So jangan judge. Cuma ini secara zahir, kalau kita nampak orang yang tak beriman, jangan doakan. Okey? Jadi kalau kita lihat dekat sini, makanya kenapa Allah datangkan kisah Nabi apa dia? Jangan cakap RIP, because RIP tu rest in peace kan. Rest in peace maknanya kita doakan semoga dia mendapat ketenangan. So mayat tu kan, bukan orang kan, mayat kan. So apa kita boleh buat sebaiknya, apa yang kita boleh lakukan apabila kawan kita yang non-Muslim ataupun family kita yang non-Muslim ini meninggal, ucapkan takziah. Apa orang kata panggil? Benda tu lah. Saya selalu belit lidah nak sebut. Benda tu tak apa. Sebab itu kita ucapkan takziah, kita bersedia di atas pemergian orang yang dikasihi. Tetapi RIP itu adalah satu doa. Sebaiknya elakkan. Okey? Ucapkan takziah cukup. Kalau silent boleh? Moment of silence. Boleh? Bolehlah diam je. Tanda hormat. Itu tanda hormat. Okey, nak diri, nak apa, tak kisah. Hatta Nabi sendiri lakukan apabila
jenazah Yahudi lalu. Nabi diri. Sahabat tanya, kenapa kau diri? Itu kan jenazah orang Yahudi. Lalu Nabi katakan apa? Salahkah aku menghormati si mati? Diri, diam, itu tanda hormat. Tanda hormat tidak mengapa. Doa saja dilarang. Apa dah? Boleh. Asalkan jangan berdoa sahaja. Okey? Nah, jangan ikut doa ada orang lah. Itu lagi tak boleh lah. Layan dia. Dia dok nyanyi, kita pun nak nyanyi. Diam je, diam. Tanda hormat, kan? Okey, baik. Jadi kenapa Allah datangkan sikit lagi kenapa Allah datangkan kisah Nabi Adam dan Iblis dalam soal kahfi ini selepas Allah cerita pasal kiamat, kerana nak bagi tahu bahawasanya Iblis itu bukan dalam kalangan para malaikat tapi daripada kalangan kaum jin, dan mereka ini adalah musuh Allah, dan Allah umpamakan mereka ini bertuhankan Allah, mereka ini memilih syaitan dan iblis ini sebagai pemimpin mereka, dan ini adalah pilihan yang paling buruk sekali. Dan kerana pilihan yang buruk itu, mereka ditempatkan di tempat yang buruk. Tempat yang buruk itu apa? Api neraka. So ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan apa yang akan jadi kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara kesimpulannya dalam episod ini, apa yang kita boleh lihat adalah jika kita tak beriman, kita nak beriman, maka kita ini sama seperti iblis. Malah lebih teruk daripada iblis sebenarnya. Iblis itu sekurang-kurangnya pernah taat kepada Allah. Iblis itu percaya kepada Allah, cuma dia ingkar perintah Allah. Tapi dia beriman tak? Dia beriman tapi dia langgar perintah Allah, dan kerana dia langgar perintah Allah dan dia bersumpah di depan Allah, dia akan menyesatkan semua manusia, maka dia jadi makhluk yang memang dah tak diampunkan lagi. Dan dia pun tak ada keinginan untuk minta ampun. Memang tak ada keinginan. Okey? Lalu kerana keangkuhan diri sendiri ini akan mendatangkan kebinasaan. Tak ada orang yang angkuh akan bahagia forever, ever after. Tak ada. Okey? Dan poin yang kedua, Tuhan yang disembah dahulu tidak dapat menolong mereka. Ini saya rasa semua dah tahulah, semua pasti kan. Apa sahaja Tuhan apa yang mereka sembah selain Allah tidak akan dapat membantu mereka. Dan akhir sekali, ini juga untuk kita jadikan pengajaran, di akhirat kelak kita tak ada tempat